Cegah COVID-19, elakkan 3C, amalkan 3W norma baharu di tempat kerja. Penularan wabak COVID-19 yang melanda negara kita dan seluruh dunia telah merubah kehidupan kita dari kebiasaan lama kepada norma baharu. Bagi mencegah dan mengawal penularan COVID-19 di tempat kerja, langkah-langkah bagi mengelakkan 3C dan mengamalkan 3W adalah penting untuk memutus rantaian COVID-19. Ingat, perjuangan melawan COVID-19 masih belum tamat. Elakkan 3C, iaitu crowded places, tempat sesak, seperti berada di ruang perhimpunan semasa roll call dan semasa makan di kantin. Confined spaces, tempat tertutup, seperti pantry, surau, ruang rehat, lift dan bilik persalinan. Tingkatkan aliran udara dengan membuka tingkap di tempat tertutup. Close conversation, bercakap jarak dekat, seperti semasa bermesyuarat, berurusan di kaunter dan semasa di ruang kerja. Sebarang mesyuarat yang melibatkan ramai pekerja harus dibuat dalam talian. Amalkan 3W, iaitu wash, cuci. Mengamalkan kebersihan diri dengan kerap cuci tangan dengan air dan sabun atau guna hand sanitizer. Sediakan hand sanitizer di pintu masuk dan lain-lain tempat strategik di tempat kerja. Wear, pakai. Individu yang bergejala pernafasan, batuk atau selsema dan pekerja yang selalu berurusan dengan orang ramai seperti di kaunter perkhidmatan hendaklah memakai penutup mulut dan hidung. Warn, beri amaran. Polisi tidak bersalaman. Kita boleh terus bertegur sapa dan memberi salam kepada rakan sekerja dengan meletakkan tangan kanan di dada kiri dan tunduk sedikit sebagai tanda hormat. Amalkan etika batuk dan bersin. Lakukan disinfeksi di tempat yang kerap disentuh dan digunakan. Lakukan pemeriksaan suhu badan dan gejala pernafasan di semua pintu masuk tempat kerja. Mereka yang demam atau bergejala tidak dibenarkan memasuki bangunan tempat kerja dan diarahkan mendapatkan rawatan dengan segera dan kekal berada di rumah sehingga sembuh. Bagi mengelakkan 3C dan mengamalkan 3W adalah menjadi tanggungjawab pihak pengurusan. Peka dengan maklumat dan polisi terkini yang dikeluarkan oleh kerajaan dan segera memaklumkan kepada pekerja. Sentiasa amalkan penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter dari pekerja lain dan mengamalkan tahap kebersihan yang tinggi. Melakukan saringan kesihatan dan tingkatkan tahap kebersihan pengendali makanan. Pekerja dinasihatkan supaya tidak berkongsi makanan dan peralatan makanan. Menjadualkan giliran bekerja supaya bilangan minimum sahaja yang hadir manakala pekerja lain boleh bekerja dari rumah. Menilai risiko perjalanan pekerja yang berurusan di luar pejabat dan elakkan perjalanan yang tidak perlu. Membantu pekerja yang mengalami panik atau resah akibat COVID-19 untuk mendapatkan perkhidmatan sokongan psikososial.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian. Semalam 30 Jun merupakan hari ke-21 pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan ataupun PKPP. Polis Diraja Malaysia melalui Task Force Operasi Pematuhan melibatkan 2,850 pasukan pematuhan yang terdiri daripada 13,166 anggota telah membuat 61,262 pemeriksaan bagi memantau dan menguatkuasakan pematuhan SOP PKPP. Sebanyak 3,896 pasaraya, 5,574 restoran, 1,068 penjaja, 972 kilang, 1,625 pasar awam dan pasar tani telah diperiksa. Dan turut diperiksa semalam adalah 4,087 tempat ibadah serta 1,632 tempat riadah. PDRM telah menahan 55 individu di atas kesalahan engkar arahan PKPP dan daripada jumlah tersebut 11 individu telah direman manakala 44 individu lagi telah dikenakan kompaun. Antara aktiviti yang melanggar SOP termasuk aktiviti karaoke atau pusat hiburan keluarga sebanyak 12, seramai 12, aktiviti refleksologi ataupun urut 6, aktiviti yang melibatkan kehadiran orang ramai. Ini berkaitan dengan penjarakan sosial sebanyak 29 dan aktiviti yang melanggar SOP lain sebanyak 6. Jadi seperti saya katakan bahawa pihak polis terus mengambil tindakan terhadap mana-mana yang engkar untuk mematuhi SOP PKPP ini. Mengenai kawalan sempadan, operasi benteng melibatkan PDRM, ATM, APMM dan juga AKSEM masih mengawal ketat sempadan negara secara bersepadu bagi menyekat kemasukan parti ke negara kita. Sejak dari 1 Mei hingga semalam, seramai 1,157 parti dan 211 tekong telah ditahan kerana cuba memasuki sempadan negara secara haram, terutamanya melalui lorong-lorong tikus. Turut ditahan adalah 76 individu yang disyaki penyeludup serta 36 buah kapal. PDRM juga telah membuat 66 sekatan jalan raya operasi benteng dan memeriksa 42,955 kenderaan bagi mengekang kemasukan parti terutamanya di lorong-lorong tikus. PDRM telah berjaya menahan 3 warga negara asing di sekatan jalan raya Ops Benteng di atas kesalahan imigresen. Sekali lagi saya ingin ingatkan kerajaan akan mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak yang cuba memasuki sempadan negara secara haram dan tidak akan berkompromi dengan sesiapa yang bersubahat dan bersekongkol dengan mereka. Mengenai kuarantin wajib, dari 10 Mei, daripada 10 hingga 30 Jun 2020, seramai 7,611 rakyat kita telah pulang ke tanah air melalui pintu masuk lapangan terbang KLIA. Daripada jumlah itu, sebanyak
7,575 individu telah diperintah untuk menjalani kuarantin di rumah dan 36 lagi telah dibawa ke hospital. Semalam, sebanyak 428 rakyat Malaysia telah pulang ke tanah air melalui lapangan terbang KLIA dan KLIA 2. Kesemua 428 individu tersebut telah diperintah untuk menjalani proses kuarantin wajib di rumah. Dan mereka perlu patuh kepada SOP yang ditetapkan sewaktu mereka di kuarantin di rumah. Ya. Mengenai op sanitasi awam yang di bawah kawal sulia KPKT, sejak 30 Mac telah melakukan 9,067 operasi yang merangkumi 134 zon. Semalam, sebanyak 28 operasi sanitasi meliputi 23 zon di 8 buah negeri, antaranya Sabah 10 operasi, Sarawak 4 operasi, Melaka dan Terengganu 3 operasi. Saya ingin memaklumkan tentang beberapa kebenaran untuk aktiviti keagamaan di masjid. Kerajaan, iaitu mesyuarat khas Menteri-Menteri, telah bersetuju dengan cadangan Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, untuk membenarkan kuliah dan solat duha diadakan di masjid serta surau. Kelas mengaji dan fardu ain juga dibenarkan di masjid dan surau dengan syarat penjarakan sosial dipatuhi berdasarkan keluasan masjid atau surau. Kuliah dan solat duha serta kelas mengaji dan fardu ain boleh diadakan bermula minggu ini. Jadi untuk solat duha, kuliah boleh diadakan hujung minggu ni. Anytime lah, bila-bila masa lah. Minggu ni, hujung minggu dan sebagainya dah boleh dilaksanakan. Walaupun kebenaran ini tertakluk juga kepada SOP yang telah pun ditetapkan untuk aktiviti dalam masjid, termasuklah sembahyang berjemaah, sembahyang Jumaat dan sebagainya. SOP tersebut perlu dipatuhi oleh peserta-peserta ataupun mereka yang terlibat di dalam aktiviti kelas mengaji fardu ain dan sebagainya. Dan seperti saya katakan bahawa jumlah kehadiran peserta adalah berdasarkan kepada saiz masjid dan surau dan perlu ada penjarakan sosial 1 meter tersebut. Masjid dan surau juga diberikan kebenaran untuk mengadakan tazkirah sebelum solat Jumaat, tertakluk kepada SOP biasa yang ditetapkan, dan ianya boleh bermula pada 3 Julai 2020, iaitu bermula hari Jumaat ini. Jadi untuk solat Jumaat minggu ini, hari Jumaat ni 2 hari lagi, tazkirah sebelum solat itu boleh dimulakan. Mengenai pembukaan institusi pengajian tinggi IPT, Mesyuarat Khas Menteri-Menteri mengenai pelaksanaan PKP telah meneliti pembentangan daripada Kementerian Pengajian Tinggi berkenaan dengan pembukaan semua IPT, termasuklah SOP bagi kemasukan pelajar-pelajar tempatan dan antarabangsa. Mesyuarat bersetuju dengan SOP yang telah pun dibentangkan, walau bagaimanapun tarikh pembukaan IPT akan berserta dengan SOP yang terperinci akan diumumkan oleh KPT, mungkin oleh Menteri KPT sendiri, Menteri Pengajian Tinggi sendiri, ya, Datuk
Noraini pastinya akan mengumumkan tentang SOP detail dan tarikh pembukaan tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan, sepanjang tempoh PKPP, kerajaan telah memberikan kelonggaran untuk membuka semula hampir ke semua sektor ekonomi, sosial dan juga aktiviti-aktiviti harian rakyat. Dalam usaha untuk menerapkan budaya norma baru serta kawalan kendiri bagi mengekang penularan wabak COVID-19, kerajaan akan melancarkan kempen kesedaran yang melibatkan COVID-19 ini di seluruh negara. Kempen ini akan dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin sebelum akhir Julai ini. Bagi memberi peluang dan ruang kepada semua rakyat Malaysia, sama ada yang berada di dalam negara maupun di luar negara, untuk menzahirkan kreativiti mereka. Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan menganjurkan pertandingan mencipta logo dan tagline kempen kesedaran mengenai COVID-19 ini. Pertandingan ini dibuka mulai 1 Julai hari ini sehingga 10 Julai Jumaat depan sebelum pukul 12.30 malam, dan semua rakyat Malaysia layak untuk menyertai pertandingan ini. Hadiah bagi pemenang tempat pertama adalah wang tunai sejumlah RM5,000, tempat kedua RM3,000 dan tempat ketiga RM1,000. Hadiah akan disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin sewaktu majlis penyampaian kempen ini. Untuk penyertaan dan maklumat lanjut mengenai pertandingan ini, bolehlah didapati dari laman sesawang KKMM di www.kkmm.gov.my atau laman web Jabatan Penerangan Malaysia www.penerangan.gov.my. Jadi tandingan ini boleh sesiapa saja boleh menyertai. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hari ini merupakan hari pertama aktiviti-aktiviti riadah seperti panggung wayang, kolam renang serta taman tema yang dibenarkan beroperasi semula. Kerajaan telah mengambil keputusan ini setelah berbincang dengan Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga Majlis Keselamatan Negara, dan ianya diputuskan oleh mesyuarat khas menteri-menteri. Jadi saya ingin mengingatkan kepada orang ramai supaya mematuhi SOP yang ditetapkan serta mengamalkan kawalan kendiri dan penjarakan sosial ketika beriadah. Jika bergejala, duduklah di rumah. Jangan keluar ke tempat awam. Kerjasama ini amat penting bagi memastikan rantaian jangkitan COVID-19 terus dapat kita putuskan. Oleh itu, amalkan kawalan kendiri untuk kekal selamat. Terima kasih. Saya buka kepada soalan. Terima kasih Datuk Seri. Soalan saya hari ini, manakah sekolah sudah dibuka, terutamanya kepada pelajar tingkatan 5 dan tingkatan 6 yang akan menghadapi peperiksaan besar. Jadi adakah pusat tuition akan dimulakan beroperasi? Dan soalan yang kedua, bagaimana pula dengan institusi pendidikan swasta dan sekolah pendidikan khas? Adakah juga akan diberi kebenaran untuk beroperasi? Dan yang ketiga juga, bagaimana dengan surau-surau sekolah? Sudahkah keputusan dicapai sama ada boleh digunakan atau belum? Saya dah umumkan itu hari bahawa SOP mengenai pusat tuition, pendidikan khas, surau-surau sudah pun boleh digunakan. Tetapi detailnya seperti saya katakan akan diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan. Dan saya ingin maklumkan bahawa petang ini pukul 4 Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan akan membuat sidang media
yang akan menjelaskan secara detail mengenai SOP dan juga tarikh-tarikh pembukaan kelas-kelas, ya, dan juga pusat tuition sertalah sekolah-sekolah pendidikan khas yang soal tadi, yang ditanya tadi. Jadi petang ni lah, tunggulah pukul 4 petang ni, ikuti PC sidang media yang akan dibuat oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan. Ya, okey. Datuk Seri, pusat urutan dan spa sudah dibenarkan beroperasi, tapi untuk perkhidmatan berbekam tidak termasuk dalam senarai yang dibenarkan. Jadi adakah berbekam dibenarkan? Selain itu, ada pusat urut menawarkan khidmat berbekam. Jadi adakah ini juga dibenarkan? Terima kasih. Ya. Saya umumkan dulu yang berkaitan dengan perubatan tradisional pun kita benarkan. Ya, bukan saja spa di hotel yang kita benarkan, tetapi juga tradisional. Sepertilah berbekam, mungkin urut oleh bidan, ya, selepas bersalin, kita benarkan. Apa pun yang berkaitan itu kita benarkan, termasuk tradisional. Jadi berbekam boleh dilakukan. Assalamualaikum Untuk Seri, saya Syabiara bernama. Okey, ada laporan mengatakan seorang remaja iaitu merupakan pemohon Malaysia Rumah Berdebuku dipaksa berpatah balik ke Singapura oleh Jabatan Imigresen Malaysia kerana tidak membuat serangan COVID-19. So, komen Datuk Seri dalam hal ni? Ya, sehingga hari ini walaupun kita benarkan rakyat Singapura, terutamanya yang terlibat dengan Malaysia My Second Home, dibenarkan masuk ke negara kita, tetapi walaupun sekarang ni kita telah membuat keputusan tidak perlu dikuarantin lagi kalau mereka selepas membuat saringan didapati negatif, kita dah kata boleh masuk, tak perlu dikuarantin 14 hari. Sebenarnya di Johor Bahru pusat kuarantin telah pun ditutup, tidak ada lagi pusat kuarantin sebab kita benarkan mereka masuk, kalau daripada Singapura masuk dengan tidak perlu kuarantin kalau mereka negatif. Walaupun bagaimanapun mereka perlu membuat test sebelum masuk ke negara kita. Perlu buat test. Singapura mungkin mempunyai dasar tidak membuat test kalau tidak ada gejala mungkin. Tapi mereka yang masuk kalau tidak ada membuat test COVID di Singapura, mereka perlu mengemukakan sijil yang mengesahkan dia tidak bergejala ataupun tidak mempunyai positif COVID, iaitu sijil fit to travel. Singapura mesti mengeluarkan sijil fit to travel kepada rakyat dia untuk membolehkan mereka masuk. Jadi itu adalah syarat sehingga hari ini. InsyaAllah mungkin kita akan review balik syarat itu, walaupun masih lagi tertakluk kepada perbincangan antara Kementerian Luar dengan Kementerian Luar negeri kita dengan Kementerian Luar Singapura, kerana pihak Singapura masih lagi belum melonggarkan kemasukan rakyat kita ke negara mereka. Misalnya 250,000 pekerja kita yang patutnya berulang alik ke Singapura, kita masih menunggu mereka melonggarkan kemasukan rakyat kita ke Singapura. Jadi kita akan memberikan kelonggaran lagi kepada rakyat kita masuk ke negara kita, tertakluklah kepada keputusan perbincangan antara kedua-dua negara, kedua-dua kementerian luar ini. Saya harap perlu ada timbal balas, perlu ada reciprocal lah dari segi keputusan tu. Kita benarkan dia longgarkan rakyat dia ke Malaysia, mereka juga perlu melonggarkan dan mesti membenarkan rakyat kita untuk masuk ke negara mereka. Jadi hubungan dua hala ni sepatutnya mestilah sama, mendapat faedah kedua-dua pihak. Bukan sebelah pihak ada dapat faedah, sebelah pihak tidak dapat faedah. Jadi saya harap perkara ini dapat diselesaikan dengan segera supaya kita boleh buka terus negara kita, pintu sempadan negara kita dengan Singapura, supaya kedua-dua rakyat di dua-dua negara boleh bebas untuk masuk ke mana-mana negara tanpa sekatan, tanpa kuarantin, tanpa syarat-syarat yang ketat seperti yang pernah diperkenalkan satu ketika dulu. Okey?
Datuk Seri, pada sidang media KKM yang lepas, difahamkan ada lebih 1,400 lebih yang menjalani home quarantine yang baru pulang dari luar negara yang masih belum melakukan saringan kedua. Jadi apa tindakan terhadap mereka yang masih ingkar ni? Ya. Saya seperti yang saya sebutkan tadi, walaupun kita membenarkan kuarantin di rumah, tetapi ada SOP yang perlu mereka patuhi. Antaranya memakai gelang ataupun wristband yang menunjukkan mereka telah pun di swab test dan negatif, yang bolehkan mereka balik. Yang kedua, mereka tak boleh keluar daripada rumah. Sebenarnya tak boleh keluar daripada bilik pun di dalam rumah untuk mereka menjalani kuarantin tersebut. Yang ketiga, pada hari ke-13 mereka mesti menjalani saringan untuk kali kedua. Sebab apabila mereka menjalani saringan kali kedua, jika didapati negatif, maka kita akan potonglah. Dia punya wristband tadi menunjukkan mereka sudah pun bebas daripada gejala. Tetapi mesti mereka melakukan saringan. Kalau mereka tidak melakukan saringan, mereka telah melanggar SOP dan tindakan boleh diambil di bawah Akta 342 kerana melanggar peraturan dan SOP yang telah pun ditetapkan. Ada 1,400 yang degil ni, insya-Allah kita akan hantar polis untuk mencari mereka supaya mereka menjalani ujian saringan kali kedua. Okey? Jadi sama ada mereka nak tunggu polis datang ataupun mereka sendirilah pergi ke klinik-klinik dan sebagainya untuk membuat saringan kali kedua tersebut. Ataupun mungkin mereka boleh menelpon Kementerian Kesihatan, mungkin boleh membuat arrangement bagaimana nak atur untuk saringan kali kedua tersebut. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.